Baik, dari segi taubat yang dimaksudkan di dalam ayat ini ya, kalau kita lihat kepada huraian ataupun penerangan yang diberikan oleh para ulama kita, ada setengah-setengah pandangan yang membezakan ataupun yang membahagikan taubat itu kepada taubat yang biasa, dan ada juga yang membahagikan ataupun menyebutkan taubat itu kepada taubat biasa dan taubat nasuha. Yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubat itu yang sebenar-benarnya yang perlu dilakukan oleh setiap hamba setelah mereka terjebak dengan sesuatu kemaksiatan, kesilapan dan kemungkaran yang mungkin mereka lakukan tanpa sedar ataupun sedar tanpa mendapat hidayah dan panduan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Apabila mereka sedar terhadap kesilapan yang telah mereka lakukan, sepatutnya mereka terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat ini sebenarnya apabila seseorang itu melakukan taubat dan menginsafi kesalahan yang dia lakukan itu dengan sebenar-benarnya, maka taubat yang dia lakukan itu seharusnya itulah taubat nasuha, dalam erti kata taubat yang sebenar-benarnya, yang mana dia akan berazam seperti yang dihuraikan oleh para ulama. Syarat taubat itu ada 3 ya. Kalau kesilapan yang dia lakukan itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, maknanya dalam konteks hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada 3 syarat yang ulama sebutkan. Dia kena menyesal atas perbuatan yang dia lakukan itu, kemudian dia akan berazam untuk tidak melakukan kesilapan itu, dan dia meninggal terus daripada perbuatan yang telah dia lakukan sebelum ini. Jadi sekiranya 3 syarat ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, maka itulah yang dikatakan sebagai taubatan nasuha. Maknanya sekiranya dia berazam betul-betul kesilapan yang dia lakukan sebelum ini, dia akan benci dengan kesilapan yang dia lakukan, dia akan berusaha sungguh-sungguh tidak akan lagi mengulangi kesilapan itu, dan dia akan menjauhkan diri dia daripada perkara-perkara yang mendorong kepada terjebaknya dia kepada kesilapan dan kesalahan yang dilakukan sebelum ini. Adapun taubat yang setengah ulama mengatakan bahawasanya taubat biasa itu, mungkin taubat itu adalah yang tidak sebenar-benarnya memenuhi 3 syarat yang dinyatakan itu nanti, yang kita sebutkan tadi ya. Maknanya dia kata dia bertaubat, tapi dalam masa yang sama bila ada sahaja perkara-perkara yang mendorong ke arah itu, dia terus melakukan perkara itu. Bila ada sahaja panggilan ataupun seruan ataupun hasutan lah kita kata begitu, untuk dia terjebak balik dengan perkara itu, dia terus tanpa berusaha untuk melawan hasutan ataupun desakan yang ada, sama ada daripada dalam diri dia sendiri ataupun daripada persekitaran dia ya, daripada kawan dia ataupun daripada rakan-rakan dia dan sebagainya. Jadi itulah yang mungkin dikatakan bahawasanya taubat itu taubat yang biasalah, taubat yang tidak masuk di dalam hati. Tapi walau bagaimanapun, adakah kita nak mengatakan bahawasanya hanya taubat yang dilakukan oleh seseorang itu dalam erti kata nasuha yang kita sebutkan itu tadi, dia tak boleh terjebak langsung selepas itu dengan perkara yang dia pernah lakukan sebelum ini, ataupun dia tak boleh melakukan perkara maksiat yang apa lagi sebarang maksiat selepas itu. Adakah itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan syarat ataupun penerimaan taubat nasuha itu? Sebenarnya bukanlah begitu, sebabnya itu yang kita katakan tadi, ibadur rahman, daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun selepas itu dengan sepenuh hatinya dia berusaha, dengan sesungguh-sungguhnya dia menyesali apa yang dia lakukan, tetapi oleh kerana kuatnya hasutan ataupun panggilan daripada syaitan, hawa nafsu dia ni, dia terjebak lagi sekali dengan maksiat seperti itu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peluang untuk dia terus bertaubat. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam satu riwayat pernah bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in
at-tawwabun. Maknanya setiap manusia itu dia sangat-sangat terdedah untuk melakukan kesilapan dan kesalahan. Dan sebaik-baik manusia yang melakukan kesilapan dan kesalahan itu adalah orang yang sentiasa bertaubat. Maknanya taubat ni satu perkara yang berterusan, yang perlu dilakukan berterusan oleh setiap insan, kerana kesalahan dan kesilapan itu merupakan satu perkara yang biasa yang kita tidak boleh elakkan, di mana setiap kali kita melakukan kesilapan itu kita perlu bersegera dengan taubat. Selain daripada 3 syarat yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang selalu dinukilkan kata-kata beliau berkaitan dengan 3 syarat itu tadi, dalam ayat ini juga kalau kita lihat ada seruan di sebalik taubat itu juga, dia perlu wa amana wa amila salihan. Maknanya orang yang bertaubat itu juga perlu sentiasa meningkatkan keimanan dia, perlu mengukuhkan keimanan dia, dan perlu juga untuk menggantikan amalan jahat, amalan keburukan yang dia dah tinggalkan itu, yang dia dah terjebak dan melakukannya sebelum ini, dia kena gantikan dengan amalan-amalan yang soleh. So dari konteks ini saya melihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayang dia itu, dia memberi peluang kepada orang yang dah pernah terjebak dengan kesilapan dan kesalahan ini, yang mana mereka ini sepatutnya setelah melakukan kemaksiatan, mereka perlu segera ditarik dan digabungkan dengan kumpulan-kumpulan orang yang baik-baik ini, untuk sama-sama mereka juga terlibat dengan usaha-usaha untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan dan menyumbang kepada pembangunan masyarakat, negara dan sebagainya. Maknanya kita tidak boleh menyisihkan orang-orang yang telah melakukan kesilapan dan kesalahan ini sehingga mereka merasakan diri mereka begitu hina, begitu terpencil dan tidak diperlukan oleh masyarakat. So kita perlu membimbing masyarakat dalam konteks umumnya, perlu membimbing orang-orang yang melakukan kesalahan ini dan memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka juga dapat turut sama berserta dalam kumpulan masyarakat orang-orang yang baik ini untuk melakukan kebaikan.